Assalamualaikum, selamat pagi. Diucapkan buat semua Malaysia hari ini. Orang Malaysia dan juga Malaysia hari ini. Sofia, kita dah lama tak bergabung bersama. Betul, saya rasa beberapa bulan dah juga kita tak bergandingan. Saya sihat, Alhamdulillah. Farihah macam mana? Alhamdulillah, sihat walafiat. Sihat. Bila kita tanya khabar kawan kita ni, bila cakap sihat tu, saya rasa dalam zaman ini kita macam menghargai lah. Alhamdulillah dia sihat. Kita semua okey berada di sini. Semoga anda juga di rumah sihat-sihat belaka, ceria hendaknya pagi ini. Dan kita harapkan yang terbaik bagi anda semua yang juga menonton kita di Facebook MHI TV3. Betul. Dan pagi ini juga kita akan kongsikan pelbagai pengisian yang menarik, khususnya buat anda semua penonton MHI. Antaranya kita nak membawa kembali nostalgia ini. Kalau ibu-ibu kita kan, ibu saudara, pak saudara kalau tengok filem-filem klasik Melayu dulu, pastinya nama Eddie Ali. Ini pastinya teringat macam mana antara filem-filem yang pernah beliau lakonkan. Ini dia yang kita paparkan setelah beberapa dekad kemudian. Usianya sekarang berapa, Farihah? 64 tahun. 64 tahun. Eddie Ali, seniman Eddie Ali ini telah pun berlakon sebagai pelakon kanak-kanak dalam beberapa filem yang pastinya anda teringat, terdengar nama ni, pasti teringat. Raden Mas sebagai Tengku Cik pada tahun 1959 dan juga filem Sate pada tahun 1958 sebagai Sate. Pastinya beliau ini dilahirkan daripada sebuah keluarga yang memang berdarah seni. Daripada nenek, datuk, bapaknya, ibu beliau kan. Jadi adik-beradik ada kumpulan semua juga. Jadi ini kita akan menghubungi beliau di Singapura. Betul. Bagaimana sebenarnya dia melihat daripada tahun ke tahun dengan teknologi terkini terbaru, dengan perfilman yang dah berubah? Adakah asas lakonan itu sama atau tidak? Kita akan ketahui sebentar saja lagi. Dan bukan itu saja, kita nak menujulah ke arah agenda nasional sihat Malaysia. Betul. Yang kita harapkan 10 tahun lagi sekarang kita menjadi negara sihat. Betul. Dia ada dua fasa kan? Yang 2021 hingga 2025. Lepas tu nanti fasa kedua seterusnya. Jadi adakah kita benar-benar dah bersedia menjadi rakyat Malaysia yang sihat? Jadi kita akan bicarakan berkenaan dengan obesiti. Betul. Kita diselubungi dengan masalah obesiti ini. Saya kira saya tertanya dari dulu tahu, Farihah. Kita ni dalam Asia Tenggara, Malaysia adalah nombor 1 mempunyai masalah obesiti yang tertinggi di kalangan rakyat. Tetapi hakikatnya kita tertanya-tanya kenapa sedangkan semua negara Asia ni makan nasi. Kan? Tetapi apakah yang menjadikan kita agak berbeza dan sedikit ke belakang, dan bolehkah kita mencari solusinya untuk kita menghala ke arah negara sihat dalam masa 10 tahun saja lagi? Masalahnya berhenti. Pergi mamak 3 pagi. Rasa bersalah pula baru makan kemarin. Kita kena fikir baliklah. Kan? Restoran yang beroperasi 24 jam, kalau betul-betul kita nak agenda nasional ini berjaya, pastinya banyak lagi jalan penyelesaian yang kita perlu fikirkan macam mana. Betul. Bukan kata suruh pergi bersenam je. Tak ada. Ada juga yang kata saya ini faktor keturunan, saya ini faktor pekerjaan, tekanan. Jadi adakah itu sebenarnya satu sebab yang kuat untuk kita tidak cuba sedaya upaya untuk menyihatkan badan kita? Kita akan bincang dengan doktor sebentar saya lagi, sama pakar perubatan, supaya boleh menasihatkan kita sikit apa yang boleh diubah. Dan juga mungkin kita boleh bantu sedikit mengubah mentaliti, persepsi, stigma ibu bapa yang mengharapkan anak-anak ni bila ambil SPM kena masuk universiti, belajar pandai-pandai baru dapat pekerjaan yang bagus. Nakku, macam tu. Itu salah. Kena ubah sikit kot. Sebab sekarang ini kan kita ada peluang untuk memberikan bagaimana kemahiran-kemahiran yang boleh membawa mereka kepada kejayaan yang lebih baik. Bukan asas pendidikan sahaja, tetapi setiap individu anak-anak ini berbeza. Macam kita berbeza juga kan, kita ada keupayaan masing-masing. Jadi berdasarkan TVET ini mengenal pasti apakah kekuatan mereka, mungkin adalah salah satu cara untuk memastikan mereka mempunyai masa depan yang lebih cerah. Ibu bapa kena main peranan lah. Ini yang kata solusi jangka masa panjang masa kini kita bawakan. Baik, kita teruskan MHI ini. Kita nak ke negara Singapura sebentar saja lagi. Tapi sebelum tu, pastinya ini juga telah dibicarakan berkenaan dengan ibu bapa bagaimana nanti sesi persekolahan penggal ketiga 2021 hingga 2022. Sebab nak berancang cuti sekolah nanti sekejap je, tapi nanti 2 Januari hingga 20 Mac. 20 Mac itu adalah penggal yang ketiga. Dia ada kalau macam negeri Kelantan, di Johor tu 2 Januari lah bermula, tapi macam kita di Selangor, Kuala Lumpur kan, negeri-negeri yang terbabit 3 Januari. Apakah persediaan yang Farihah rasa sebagai seorang ibu yang anak dia dah masuk sekolah ni? Nombor satu kena buat apa ni? Banyak list ni, tapi nombor satunya apa? Banyak sangat sebab pastinya sebab dia kan penggiliran kan kelas, lepas tu masuk PDPR online kan.
kena siapkan semua homework tu. Anak saya ni, aduh tak tahu anak lelaki ni. Payah betul lah. Sikit-sikit. Tapi ya. Okey, kita berbalik semula kepada inilah yang kita bawakan seniman. Eddie Ali akan berhubung dengan kita dari Singapura di sebelah saja. Tapi apakah kabar terkini? Tapi kita saksikan dulu sedikit pengenalan kepada seniman Eddie Ali. Jom kita saksikan. Eddie Ali, satu nama yang tidak asing lagi buat penggemar filem klasik dan lagu-lagu Melayu, terutama di negara Singapura. Dilahirkan pada 16 Oktober 1954, beliau sudah mula berkecimpung di dalam dunia lakonan sejak berusia 3 tahun. Sudah pasti, lakonan beliau sebagai yatim piatu bernama Sate antara yang paling diingati peminat sehingga ke hari ini. Hello? Hello? Kau nama siapa? Sate. Sate? Sungguh lucu nama kau ya? Ni, Perwira Kamil Putra Datuk Musa. Darah seni sememangnya mengalir dalam keluarga seniman legenda ini. Nendanya, Allahyarham Mak Minah Ketot merupakan seorang pelakon era bangsawan dan sering membawakan watak Mak Inang memainkan peranan yang besar di istana. Ibunya Allahyarham Nur Siah Yem juga seorang seniwati, manakala ayahnya Allahyarham Ali Ahmad atau lebih dikenali sebagai Ali Samson merupakan seorang pemuzik dan penggubah lagu terkenal. Bukan itu sahaja, seniman ini juga pernah bergabung tenaga bersama adik-beradiknya menerbitkan album kumpulan yang diberi nama Kalibas. Kalibas membawa maksud Kami Ahli Bersaudara yang dianggotai oleh Eddie Ali, Ann Sulaiman dan Abby Ibrahim. Legend lah. Legend. Legenda. Legend. Seniman Eddie Ali. Kita terus berhubung bersama dengan beliau di Singapura. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, abang baik. Awak berdua baik? Baik, Alhamdulillah. Baik, Encik Ali, kita dah melihat tadi kan sedikit semangat apa yang telah pun dilalui oleh Encik Ali sendiri dan melihat diri itu telah pun bermula kehidupan ni telah berkecimpung dalam dunia seni. Bagaimana ini mencorak kehidupan Encik sehingga ke hari ini? Kalau boleh jangan panggil encik lah. Boleh. Saya tak selesa lah kalau orang panggil encik. Panggilnya apa? Panggil Eddie saja? Panggil pakcik boleh. Panggil pakcik. Pakcik boleh. Mesra sikit. Boleh. Tapi biasa orang panggil abang aja. Okey. Abang jadi kalau jadi yang kita nak kenal macam ni, bagaimana abang bermula dari okey. Kalau nak ikutkan, kalau cara lakonan ni, abang bermula secara kebetulan. Oh, kebetulan? Kebetulan. Waktu itu, ibu abang adalah, kata orang tu, mereka tari di Cathay Grace. Jadi, mana kan abang tu anak sulung waktu itu dan yang masa tu masih single lah kira. Solo je, tunggal lah kira kan. Jadi, abang selalu ikut mak ni pergi ke Cathay Grace. Jadi, kalau di sana tu, abang ni kira budaknya candi sikit lah masa tak penangis dan selalu yang suka menyakat abang waktu itu seniman wajib Sate. Jadi kalau abang pergi ke sana tu kalau baju bersih mana pun balik jadi macam suasin dan lunyai. Sebab apa? Seniman wajib Sate ni dia rajin membuli tapi membuli dalam arti kata niat baik lah. Jadi abang ni akan diangkat ke dinding, digonyol-gonyol ke dinding sampai baju naik lunyai. Ya Allah. Jadi memandangkan abang tu tidak penangis, jadi Mr. Basker, seorang pengarah di Cathay Grace, bertanya kepada, dah nampak abang ni, kata orang tu candi sikit, nakal lah kan. Jadi dia jumpa dengan mak, bilang, Nusia, kalau saya ajak Eddie berlakon, boleh tak? Kali Mr. Basker mak bilang,
Mr. Baskar tanya sama Eddie lah kalau dia mahu. Jadi Mr. Baskar datang kepada saya dan saya bilang, waktu itu saya tak tahu apa itu berlakon. Pada saya itu main-main aja lah. Jadi saya pakai boleh je lah. Jadi dari situlah bermulanya abang berlakon dan filem Satay dan kata tu penjana atau catalyst kepada abang berlakon tu Cik Wai Satay. Bang, masa tu usia abang berapa tahun? Waktu itu 3 tahun. Tapi Ya kerana 3 Allah. tahun abang dikatakan petes. 3 tahun dah kata- petah bercakap macam tu bang. Ingat skrip semua. Macam mana boleh hafal nak skrip hafal tu? skrip tu macam mana? Okey, Ha. skrip yang kata tu, kalau skrip tu yang abang belum boleh membaca lah waktu itu. Tetapi manangkan komputer baru, hard disk bagus kan. Jadi Alhamdulillah. apa yang diajarkan ingat. Jadi yang kata tu, yang mentor dialog abang adalah almarhum Mustafa Ma'ruf. Jadi dia kata, okay Eddie nanti kalau ini cakap, Eddie jawab ini. Jadi pernah juga satu scene tu di mana seharusnya arwah Pak Putih harus memulakan dialog. Jadi baru abang sambut. Jadi abang diam kan. Jadi Mr. Baskar cakap, Eddie, Kak, apa saya tak ada cakap? Macam saya nak cakap, dia belum cakap. Jadi abang tak dapat cue dia. Jadi abang kena tunggu cue baru abang jawab. Ya. Jadi dari situlah. Jadi memang tuan-tuan, tapi nak berlakon tu pun abang rasa memang bukan perkara mudah lah. Tapi pasal abang kecil-kecil, abang tak menyangkakan itu adalah satu kerjaya. Jadi cuma macam main-main. Jadi tak jadi isu sangat lah. Tapi bila kalau sesudah abang menjak dewasa, orang ajak berlakon, abang tak nak lah. Kerana ini satu tugas yang berat. Tugas yang berat. Berlakon ini perlukan komitmen yang maha tinggi. Betul. Kalau sebab kita nak perlukan menghafal skrip. Kalau kita tak hafal skrip, nanti kita akan mengganggu teman-teman kita yang lain yang mana dah hafal. Watak-watak yang lain kan. Betul. Jadi aku rasa baiklah aku tidak meneruskan. Cuma waktu dewasa tu abang ada juga lah berlakon drama-drama di Singapura. Tapi nak tahu juga bang, sekarang ni perkembangan terkini abang ni. Okey. Sekarang abang ada juga bertindak sebagai mentor guru vokal. Dan abang juga mengajar di sekolah-sekolah. Waktu ini, yang ni abang jadi, ini adik abang, Abby. Yang tadi tu abang merupakan seorang juri dalam rancangan reality anugerah di Singapura. Abang seorang juri juga. Dan sekarang selain daripada mengajar menyanyi dan ikut serta dalam stage shows di Singapura yang abang selalu bergerak dengan wadah seni. Dan kata orang tu mengajar di sekolah sebagai dengan learning center. Abang mengajar speech. Banyak perjuangan masih lagi diteruskan bang dalam abang rasa seni yes, ni. sebab umur-umur macam ni umur senja ni kita tak boleh lengang sangat hidup kita. Nanti kita akan murung dan akan dementia. Itulah abang doakan. Kita kena aktifkan diri kita. Abang, semestinya. Abang, saya nak tanya bang. Dari zaman dulu sehingga ke kini, daripada filem hitam putih sampai sekarang ni, nyanyian dan sebagainya, adakah abang melihat asasnya sama ataupun dari tahun ke tahun, dekad ke dekad ni ada sesuatu yang perlu berubah dalam satu orang kata cara kerja seorang seniman itu? Bagaimana? Yang abang perhatikan lah abang tak kata semua yang sekarang, sebab abang biasa bekerja dengan penyanyi-penyanyi muda ni, yang abang rasa diorang agak kurang adalah komitmen, yang mana kadang-kadang tu homework diorang tak bikin. Waktu kita dulu masuk studio, syuting semua lirik dah hafal. Semua dah kata tu dah masuk kat sini, baru kita transfer ke hati. Tapi yang sekarang abang tengok ada juga, bila abang jadi mentor kat situ, abang tengok yang ada masih pegang handphone, tengok lirik. Dan abang rasa itu satu perkembangan yang tidak begitu sihat lah. Sebab apa dengan itu? Sebab apa kita akan nanti mengganggu yang lain-lain. Sebab yang lain ada yang dah siap lirik tapi kerana yang hamba Allah satu ni belum siap-siap lagi kan. Jadi mengganggu pelancaran. Okey. Kita nak sebenarnya ada permintaan
Peminat seniman Eddie Ali di Malaysia Yang merindui ni. nak mendengar suara Eddie Ali secara langsung. Lantunannya. Boleh tak? ke? Secara langsung. Boleh ke bang? Sikitlah bang, mengubat rindu bang. Kalau secara langsung, maklum pagi-pagi ni kan suara agak Tak apa, serak tak sikit, apa. sedap dengarnya. sedap. Silakan bang. Okey, lagu apa ya? Okey. Kalau abang ada lagu sendiri, iaitu lagu yang pernah abang rakamkan dengan waktu itu abang dengan kembara juga sejak masa dulu. Dan kalau abang dengan ini, kita dengan Calibers, kita dengan Sik Malang. Sudah jauh daku mencari, ku tinggalkan desa dan negeri, dahaga rindu tidak terperi-peri, hendak bertemu dinda pujaan hati. Cukuplah rasa tu. Wow. Dia terus menusuk ke jiwaku. Abang bila nak Yelah turun? tu. Abang bila nak Yelah turun? tu. Bila nak turun KL? InsyaAllah nanti kalau sesudah kita ni dari kedua belah pihak negara kita sudah selamat daripada COVID, insyaAllah. Jadi sekarang ni yang harus kita buat adalah patuhi SOP, Betul. tegalkan jarak, dan ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Baik. Baik. Terima kasih banyak-banyak seniman Eddie Sama. Ali di atas perkongsian ini. Moga-moganya sihat selalu hendaknya dan teruskan perjuangan dalam bidang seni. InsyaAllah. Amin, Kita amin, doakan rabbal terbaik. alamin. Baik. Abang pun doakan bukan untuk anda berdua. Amin. Dan rakyat Terima Malaysia kasih. Terima Itu dia kasih. seniman Eddie Ali. Kata-katanya yang pastinya dari tahun ke tahun telah pun melalui segalanya dan mungkin sedikit sebanyak dipasampaikan tu boleh menjadi satu pengajaran untuk kata artis-artis baru. Kinilah baru nak naik ni kan. Kita kena homework lah. Jangan malas. Study tu penting. Betul. Ada lama, ada baru kan. Jadi kita berkongsi mana yang baik untuk kita ambil, kita ambil. Baik, kita akan berehat seketika Sofia. Selepas ini kita akan kongsikan berkenaan dengan Trend obesiti yang semakin menggerunkan, adakah inisiatif kita untuk menjadi negara sihat 10 tahun lagi boleh sampai atau tidak? Akan kita bincangkan segalanya di Malaysia hari ini. Malaysia bukan negara sihat, antara kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesihatan, Khairy Jamaluddin, baru-baru ini. Ini berikutan peningkatan jumlah rakyat Malaysia yang menghidap penyakit jantung dan juga obesiti. Seorang daripada 2 rakyat mengalami obesiti dan seorang daripada 20 rakyat tidak mengamalkan pemakanan mengikut nutrisi yang betul. Pada 11 November 2021, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, melancarkan Agenda Nasional Malaysia Sihat (ANMS) yang membabitkan 4 teras utama, 10 strategi dan 24 inisiatif. 4 teras utama tersebut adalah yang pertama, memantapkan promosi pembudayaan hidup sihat. Yang kedua, memantapkan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Ketiga, memperkasakan kawalan kesihatan kendiri. Dan keempat, memantapkan kebersihan persekitaran. Pihak kerajaan sudah pun merangka langkah-langkah ke arah Malaysia negara sihat. Namun masih belum pasti jika rakyat bersedia untuk berganding bahu bagi mencapai matlamat yang sama. Antara salah satu cara bagi mengelakkan kita terkena obesiti adalah dengan mengamalkan gaya hidup sihat, pemakanan yang seimbang, daya mencukupi serta sentiasa melakukan aktiviti kecergasan fizikal seperti bersukan, bersenam, riadah dan sebagainya. Mungkin platform food delivery boleh mengadakan lebih banyak promosi untuk makanan-makanan sihat yang terdapat di aplikasi mereka.
kita berada di zaman 2021. Rakyat banyak terpengaruh dengan review-review makanan di platform media sosial membuatkan mereka ingin mencuba sehingga mereka lupa untuk menghitung kalori harian menyebabkan mereka berada di zon obesiti pada saat ini. Nak makan sedap tidak salah, cuma kita perlu tahu kalori harian yang kita ambil. Mengurangkan kadar pengambilan makanan yang tinggi bahan prosesnya. Kenapa? Dengan cara ini ia mampu mengurangkan kadar kolesterol dalam badan kita dan mampu membantu kita untuk mengelakkan diri kita daripada terkena penyakit obesiti. Kurangkanlah pengambilan makanan berkonsepkan segera ini serta mengamalkan diet dan gaya hidup yang lebih sihat. Ingat, katakan tidak kepada obesiti, katakan ya kepada produktiviti. Okey, tips. Fariha kekal langsing dan jelita macam ni macam mana? Jangan gelak. Tak Share. tahu lah. Saya makan juga Safia. Tapi bila umur dah meningkat, memang betul kita kena kawal porsi makanan tu. Oh, kuantiti. Kalau dulu masa saya umur 20-an, makan banyak mana pun memang takkan. Serius lah. Tapi sekarang dah waktu usia tu memang dah kena ambil lah. Saya kalau ambil nasi saya kena memang ukur. Letak pinggan sama besar tak dengan komitmennya. Betul. Maknanya lauk sedap pun tak tambah lah. Tak. Nampak? Itu komitmen. Itu je. Okay. Kita dah cakap berkenaan dengan obesiti ini. Pastinya kita ada 2 orang tetamu. Kita akan bersama mereka secara maya iaitu Dr. Nurliza Ahmad, pakar perubatan kesihatan awam, pensyarah kanan perubatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Assalamualaikum Doktor. Salam. Doktor pun nampak muka ceria, awet muda. Pastinya ni pun diet juga ni. Wow. Okey, doktor. Kita mulakan seorang lagi? Kita juga bersama dengan Muhammad Haziq Ikram Muhammad Nur. Kita difahamkan Haziq dulunya berat 115 kilo, sekarang dah 58 kan? 58 kilo. Haziq. Haziq. Hebatnya. Assalamualaikum. Salam. Kami sangat-sangat selut dekat Haziq lah. Respect. Bukan mudah ya, separuh dari berat badan ni telah pun dihilangkan. Okay, kita minta kisah inspirasi Haziq sebentar saja lagi. Tapi kita mulakan perbincangan dengan doktor dulu. Baik, Dr. Nurliza, ya, kita dah digeruni dengan perkataan obesiti di Malaysia ni dah lama sebenarnya. Tapi sedangkan kita tengok ke Asia ni, semua negara Asia makan nasi, juga makanan yang lebih kurang sama. Mengapa kita di Malaysia masih diselubungi dengan masalah obesiti, doktor? Okay, terima kasih Sofia. Okay, di Malaysia ni saya rasa memang statistik menunjukkan sebenarnya Malaysia merupakan top ranking ya. Pada kajian-kajian sebelum ni separuh daripada, sebagaimana ditunjukkan tadi, separuh daripada rakyat Malaysia mempunyai masalah berlebihan berat badan dan obesiti, dan juga melibatkan kanak-kanak juga ya. 3 daripada 10 kanak-kanak mempunyai masalah berlebihan berat badan dan juga obesiti. Jadi alhamdulillah Malaysia merupakan negara yang makmur, tetapi itu juga boleh menyebabkan kita menyumbang kepada obesiti kita ya. Sebenarnya masalah obesiti ini adalah masalah dari segi ketidakseimbangan tenaga, iaitu makanan yang diambil itu melebihi daripada tenaga. Sebab apa yang kita makan merupakan tenaga, tetapi tenaga yang kita makan itu kita tidak seimbangkan dengan tenaga yang dikeluarkan, iaitu tenaga kita keluarkan melalui aktiviti fizikal ataupun pergerakan dan sebagainya. Jadi berlaku ketidakseimbangan itu menyebabkan tenaga yang berlebihan itu disimpan di dalam badan sebagai lemak yang berlebihan. Lemak yang berlebihan dalam badan tu lah ya. Patutnya kalau kita makan banyak, kita kena bersenam jugalah, keluarkan sama kak? Ya, kena seimbangkan. Kalau lebih banyak kita makan, lebih banyak kena kita banyak bersenam lah. aktiviti fizikal. Sofia tak apa, dia bersenam. Allah. Haziq. Harus. 115 kilogram dan sekarang turun hingga boleh ke paras 58 kilogram sekarang ni. Ya Allah, bagaimana mula-mula tu awak fikir macam, alamak, aku kena turunkan berat badan ni. Titik pertama semangat tu datang berkobar-kobar tu disebabkan apa? Memang ada sasaran ke nak hilang banyak tu? Dia actually sebelum ni saya pernah try sekali. Dia nak diet lah betul-betul, sebab saya macam kebanyakan orang body shaming saya dulu. Dia kata saya macam bapa orang lah, macam actually umur saya 20 lebih. Dia kata saya macam anak dah 4 lah. Tu saya macam start tu aku nak perubahan dari situ. Tapi saya silap perubahan. Saya diet tak makan langsung sampai masuk hospital time tu. Masuk hospital? Tapi alhamdulillah start PKP yang tahun lepas saya betul-betul tekad lah. Dia starting pada mindset kita lah. Saya kira macam aku kena buat sampai bila orang nak kata aku macam ni. Tu start pada tu saya start pada diet dulu. Saya makan makanan yang seimbang dulu.
Kan maknanya kan satu PKP tak ada exercise pun, cuma kita kena jogging dari rumah saya kan. Itulah start pada situ saya betul lah, saya tekad lah aku nak saya starting mula saya potong tak minum gula dulu, tak minum air manis langsung. Start pada situ lah. Kan, macam nasi pun saya potong 6 bulan nasi, cuma dalam masa sebulan saya makan 2 kali, itu pun portion yang sikit saja. Sebulan 2 kali saja. Makan nasi. Itu pun portion yang sikit lah. Okey. Baik. Bila kita tengok cara Haziq ni, saya tak boleh doktor. Saya kalau tak makan nasi saya ngamuk doktor. Bagaimana doktor melihat, adakah itu cara diet yang sewajarnya ke bagaimana? Okey, sebenarnya kalau kita tengok tadi sebagaimana yang Perdana Menteri telah lancarkan agenda nasional Malaysia sihat, dalam itu kita menyarankan makan dari segi suku-suku separuh ataupun pinggan sihat Malaysia. Jadi sekiranya kita mengamalkan pinggan sihat Malaysia itu dah cukup baik. Contohnya macam apa maksudnya suku-suku separuh itu adalah suku adalah terdiri daripada karbohidrat, macam yang Fariha maksudkan tadi dari segi satu genggam je nasi kan. Itu contoh karbohidrat lah. Itu satu contoh yang baik ya. Itu dari segi suku pinggan tu ada karbohidrat, suku pinggan lagi ada protein ya, protein terdiri mungkin ikan, ayam ya, yang bersaiz sederhana. Bukannya maksudnya kalau ikan ataupun ayam, contohnya ayam tu sampai separuh ayam ya. Kita ambil seketul, contohnya seketul paha. Itu lah untuk suku-suku separuh tu. Dan separuh lagi adalah buah-buahan dan sayur-sayuran, macam yang Ikram tadi sebut, dia makan buah-buahan sayur-sayuran kan. Itu sangat bagus sebab lagi banyak warna pada buah-buahan dan sayur-sayuran tu lagi bagus sebenarnya, sebab buah-buahan dan sayur-sayuran tu ada vitamin dan mineral. Jadi vitamin dan mineral ni menyebabkan kita dari segi, selain daripada baik untuk usus ya, fiber, sayur-sayuran dan buah-buahan ni bagus, ada fiber, dia ada vitamin mineral yang boleh menyebabkan, boleh mengurangkan tahap kolesterol kita, boleh mencegah kanser dan boleh dari segi fungsi tubuh badan yang lebih baik. Sebab itu kita menggalakkan mengambil lebih banyak dari segi buah-buahan dan sayur-sayuran. Baik, doktor, kita difahamkannya, saya terbaca artikel ni yang kalau nak turun berat badan, kita kena melalui satu fasa dinamakan calorie deficit, di mana kita bakar lagi banyak berganda-ganda daripada amount yang kita makan. Jadi nak tanyakan kepada Haziq, berapa banyak workout senaman yang awak lakukan setiap, orang kata setiap hari tu, satu minggu tu berapa kali? Kerana awak makan memang dah jaga. Di senaman tu bagaimana? Sekurang-kurangnya sejam sehari ke bagaimana? Macam saya akan hari-hari sebelum ni kan PKP tak boleh kerja kan, tempat kerja saya tutup. Selepas subuh saya akan bangun, saya akan ride bicycle hari-hari. Starting pada 5 km, 10 km dia akan hari-hari dia akan naik ke paling tinggi saya pernah pergi 60 km lah. Saya akan ride lah. Lepas tu kalau contoh tak ride bicycle, dalam 2-3 hari tu saya akan hiking, jogging, macam tu lah aktiviti saya. Okey. Doktor, satu benda lah, bila kita cakap, bila kita ada agenda Nasional Malaysia Sihat ni kan, dalam masa 10 hari ni kita kena target, maknanya kita dah pun berubah mengamalkan gaya hidup sihat ni. Maknanya keseluruhan bukan saja makan, tetapi cara hidup kita di Malaysia, doktor. Doktor gelak. Doktor jangan gelak, doktor. Kita punya makan, review macam-macam, makan semua sedap. Lepas tu dengan apa lagi, kita pukul 12 malam pun kita tibai lagi makan. Mamak dah buka dah. Betul, sebenarnya itu yang saya nak sentuhkan. Selepas itu sebabnya norma, sebenarnya budaya masyarakat kita masih lagi belum berubah tu Fariha ya. Sebabnya macam yang disebutkan tadi, kedai makan 24 hours ya, mudah diperolehi dan sebagainya. Tambah-tambah kita dah bukan dalam peringkat PKP ya, semua dah boleh keluar dan sebagainya, boleh makan dine in sendiri itu. Jadi mudah diperolehi. Jadi dan juga kalau kita tengok budaya contohnya dari kalangan golongan muda ke ataupun golongan yang dah berusia, kita ada ngeteh ya. Kalau ngeteh tak ada masalah kalau kita nak makan bersama kawan-kawan, itu bagus, tetapi dari segi apa yang dimakan ataupun apa yang diminum kan, bila ngeteh itu biasanya minuman yang manis ya, ataupun makanan yang manis biasanya, dan juga high kalori. Pemakanan yang kita makan tu semasa bersama-sama dengan kawan tu, kadang-kadang bila dah rancak bersembang tu, apa-apa yang ada di depan mata semuanya dengan sedap je makan ya. Dan kita dah tak memerhatikan berapa banyak yang kita makan, kalori yang kita makan tu. Jadi itu budaya kita, saya rasa
macam mana kita nak supaya masyarakat Malaysia sedar dan mengurangkan dari segi budaya makan yang berlebihan dan juga makanan minuman manis ni. Dan juga rakyat Malaysia juga kurang bergerak ya. Kalau macam Haziq tadi bagus ya, dia banyak aktiviti fizikal, tapi malangnya tak ramai yang boleh bertindak sedemikian ya. Kalau contohlah, kalau kita pergi mall contohnya, kalau kita nak park kereta biasanya yang paling hampir dengan yang terbaik dan kalau kita naik pun tambahan pula kita sekarang ni banyak bekerja menghadap komputer. Banyak beberapa jam kita menghadap di hadapan komputer dan kurang kita melakukan aktiviti ya. Tambah pula ya, kalau kita tengok kajian-kajian sebelum ni, sebelum PKP pun dah menunjukkan tahap peratusan yang tinggi. Tambah pula selepas PKP ni kita telah alami selama hampir 2 tahun ini ya, dan banyak menghadap komputer, kanak-kanak pun online saja. Jadi kalau kita buat kajian selepas ini, mungkin peratusan itu saya rasa lebih tinggi lagi dan ini sangat membimbangkan. Jadi sesuatu tindakan segera ya daripada ataupun kesedaran daripada pihak masyarakat diri sendiri dulu ya untuk supaya mengamalkan gaya hidup sihat. Ya, Fariha dan Sofia, dari sekitaran kita lah. Ya, betul. Saya nak tambah Dr. cakap tadi fakta kita banyak menghadap TV, komputer. Satu lagi Doktor, peti sejuk pun menghadap, buka dah kali buka pun tak tahu apa dalam tu buka lagi Doktor. Itu masalahnya. Ya, Doktor macam mana satu kata nasihat yang ringkas, macam mana kita nak tahan nafsu selera makan kita ni, macam mana sebenarnya? Okey, dari segi kita kan, kalau kita tengok benda tu di depan mata agak sukar ya kita nak mengelakkan, ataupun bila kita, sebab kita mengunyah tu sesuatu aktiviti yang disukai dan juga dengan baunya, rasanya kalau kita pergi berjalan misal kata kita terbau makanan yang sedap, kita tu dah menambah selera walaupun kita waktu tu kita tak rasa pun lapar. Jadi untuk itu kita perlu macam memastikan, nombor satu kita kena empower diri kita sendirilah. Apa target kita, macam yang Haziq mention tadi, itu daripada mindset dia kena tukar mindset dia. Dia punya kesungguhan untuk mengamalkan gaya hidup sihat ya. Kalau saya boleh bagi 3 tips lah, sebab kita bercakap tentang Malaysia sihat tadi kan. So boleh mungkin saya nak cakap sentuh tentang MS Malaysia sihat ya. 3M, elakkan 3M, amalkan 3 sihat ya. Elakkan 3M, amalkan 3S. Iaitu apa yang 3M yang kita perlu elakkan, iaitu makanan dan minuman manis, makanan berlemak, makanan yang ultra processed food. Ya, sekarang ni ramai orang suka makan ultra processed food, seperti contohnya makanan ringan, chips ya, makanan segera lah kan. Segera semua, naga ayam, semua ultra processed food itu kita cuba elakkan. Di situ satu S lah. Yang kedua, 3M ya, kurangkan itu, elakkan malas bergerak. Yang M kedua, jangan malas bergerak. Yang ketiga, masa hadapan skrin yang terlalu lama. Jadi kita kena kurangkan masa tu, jangan lebih lama. Dan S yang perlu diamalkan iaitu suku-suku separuh tadi kita maksudkan tadi, separuh makan bersederhana dalam makanan. S yang kedua, sederhana dalam makanan yang terlalu banyak, macam yang Haziq jaga kat situ ya. Dan juga S ketiga adalah senaman. Seperti yang dikongsikan oleh Haziq yang kuat bersenam. Okey, Haziq. Okey, dengan kejayaan sekarang kita doakanlah akhirnya nanti apa yang Haziq lakukan ini mendapat kejayaan dan apa yang disasarkan oleh Haziq. Haziq, mungkin ada sedikit pesanan kepada mereka juga yang sekarang ni tengah struggle nak turunkan berat badan. Kepada semualah yang berada di luar sana. Okey, macam saya dulu pun saya pernah gemuk. Anda pun boleh, insya-Allah boleh kurus macam saya, tapi bermula pada mindset kita. First kita kena jaga pemakanan kita, lepas tu kita kena exercise. Benda tips saya buat apa? Saya potong gula dulu. Saya tak minum air manis, saya tak minum air bergas, banyakkan minum air kosong lah dengan air mineral. Makanan macam doktor katalah, saya makan suku, banyakkan makanan buah dan sayur sahaja. Lepas tu macam saya makan lebih sikit, saya akan exercise. Saya macam cover balik. Kalau saya makan lebih, saya cover dengan exercise macam tu. Haziq, kita nak dengar ni, apa ni, nasi kandak tak makan lah. Saya Alhamdulillah setakat ni dia
nafsu boleh kawal lagi ya. Aduh, nasib baik kami Bangun tak nak ada pergi Penang. makan nasi kandar. Aduh. Apa tak jadi ya. Okey. Terima kasih banyak Dr. Nurliza Ahmad dan juga Muhammad Haziq Ikram Muhammad Noor di atas perkongsian ini. Moga-moga apa yang kita maknanya kena fikir banyak lagi sebenarnya dalam persaian tu kan. Betul. Mungkin mindset tu satu lagi sokongan, sistem sokongan yang lain juga. Dan kita fikirkan kita menambah jangka hayat kita, kehidupan kita ni untuk yang tersayang. Lamalah sikit kita ada kat dunia ni kan sebab kita sihat. Okey, kita akan berehat seketika. Sekembalinya Fariha akan berbincang berkenaan Hala 7 pelajar TVET. Ini berkenaan dengan kemahiran yang sepatutnya kita berikan kepada anak-anak untuk dapatkan kerjaya yang lebih bagus nanti. Ya. Dan selepas ini di MHI. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Seperti mana yang telah dijanjikan, kita nak bercakap berkenaan dengan Hala 7 pelajar TVET ini berkenaan dengan lepasan pelajar dan juga Kolej TVET ini sebenarnya mendapat permintaan ramai. Bila dah habis belajar tu, pastinya dijanjikan kerjaya yang bagus. Jadi kita nak berbicara lanjut berkenaan dengan ini bersama dengan Puan Nur Aniza Muhammad Yusof, merupakan pengarah bahagian ambilan dan pembangunan pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum Fariha. Terima kasih bersama dengan kami. Terima kasih. Dan unit je tepi tu nampak tu. Kita bersama dengan Encik Mio Muhammad Fazrul Adli Mio Fuad, merupakan pelajar Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dan juga merupakan pengurus Mio Legacy. Dan juga kesayangan beliau, siapa namanya? Musyashi. Musyashi. Mr. Musyashi Kul. Unitnya walaupun masih belajar tapi sudah pun menjadi seorang usahawan kucing ni. Kan? Kita nak bicara lebih lanjut berkenaan dengan TVET ini. Mungkin Puan Nurliza boleh kongsikan kan berkenaan dengan TVET yang ditawarkan, yang boleh ditawarkan kepada penonton. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fariha. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada MHI TV3 memberi peluang dan ruang kepada Kementerian Pengajian Tinggi untuk berkongsi idea ataupun kita punya TVET, pendidikan TVET kita hari ini. Pendidikan dan latihan technical dan vocational ataupun TVET ini adalah pendidikan yang berasaskan kemahiran. Yang kita katakan kemahiran yang dikhususkan untuk industri, right? Jadi dia dan kita melengkapkan pelajar-pelajar kita ini untuk orang kata apa alam pekerjaan. Jadi kita ingat ya kita di dunia ni kita tidak dilahirkan semua je dengan idea yang sama, dengan minat yang sama kan, dengan kemahiran yang sama. Jadi laluan TVET ini memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang ada minat-minat yang berlainan untuk meneruskan pengajian. Untuk maklumat, kita ada 1,300, lebih kurang 1,300 institusi pengajian TVET di Malaysia ni. 700 di bawah institusi, kita panggil institusi TVET awam dan lebih kurang 600 di bawah institusi TVET swasta. Khususnya di Politeknik dan di Kolej Komuniti, saya berceritakan pasal Politeknik dan Kolej Komuniti lagi hari ini. Khususnya di Politeknik dan Kolej Komuniti ini kita menawarkan bidang-bidang industri. Jadi kalau kita sebut bidang-bidang industri ini bukanlah semasuknya pergi ke alam kilang saja, tidak. Industri kita kan, stigma dia kan mesti tengok industri itu mesti nak kilang je. Kita industri termasuk juga hospitality, agro-teknologi, biomedical. Jadi itu semua lah yang kita tawarkan di Politeknik dan di Kolej Komuniti kita. Right. Saya nak tanya satu. Betul ke kalau misalnya graduan TVET ni, kalau habis belajar je confirm, senang nak dapat pekerjaan? Okey. Fariha, contoh saya paling dekat ni lah. Mio kita ataupun cikgu Mio kita ya, kita macam ni budak-budak ataupun pelajar-pelajar yang masuk di Politeknik dan di Kolej Komuniti kita ni, kita lengkapkan dengan kedua-dua ilmu dan orang kata apa akhlak. Dalam situ kita masukkan CSR-nya dengan dia punya co-curriculumnya dan juga kita masukkan elemen-elemen keusahawanan. Maka terlahirlah seperti Mio ni. Kita tanamkan semangat keusahawanan tu daripada semester 1 lagi. Dan kita galakkan pelajar-pelajar ini untuk orang kata apa berjinak-jinak dengan perniagaan ke atau apa-apa jenis usahawan yang boleh
membantu menjana pendapatan mereka. Dan kalau kita tengok kalau kita tengok kita punya statistik ya, kita di Politeknik dan di College Community kita punya sorry saya ni asyik terlupa je. Oh tak apa. Okey. Kita punya kebolehpasaran graduan kita ada 91%. Maksudnya 91 orang dalam 100 orang mendapat pekerjaan. Itu di Politeknik. Di College Community 94 orang daripada 100 orang mendapat pekerjaan selepas bergraduasi. Jadi memang kita punya pelajar-pelajar ini kita dah bekalkan dengan kemahiran, kita bekalkan pula dengan ilmu keusahawanan. Jadi dengan itu mereka senang mendapatkan pekerjaan dan sekiranya tak ada yang macam katalah nak kerja dekat pejabat ke, tapi nak menunggulah sebab ada je benda yang boleh dipikirkan untuk menjana pendapatan. Macam Cikgu Miao masih belajar lagi. Ya. Sekarang tahun akhir. Tahun akhir. Jadi memang sekarang ni pun saya pun daripada Politeknik Kulim. Daripada Politeknik Kulim, Diploma Elektrik Elektronik, terjun ke pengurusan fasiliti degree kat Politeknik Shah Alam. Here lah I am. Tapi yang istimewanya bagi Cikgu Miao ni, okey, dia dua dalam satu. Dia belajar, lepas tu pula jadi pemilik kepada syarikat Miao Legacy Established Ventures. Lepas tu dapat pula National Board of Record. Wow, dia menjadi perunding kepada Tingkah Laku Kuching dan juga perunding perniagaan. Jadi bagaimana Miao melihat ini kan, maknanya peluang yang ada dan apa yang sekarang ni dilalui dan melalui fasa pelajar lagi. Okey, saya bermula perniagaan memang daripada zaman saya semester 1 diploma lagi. Waktu saya bukan ujung-ujung semester 1 lah, dalam nak masuk 19 tahun macam itu, dekat Politeknik Tuanku Tanah Bahiyah, Kulim Kedah PTSB ataupun orang panggil Politeknik Kulim lah. Dulu kita main wiring, budak diploma elektrik elektronik. Waktu tak sangka kan bila daripada mak bapak susah apa semua. So saya join lah banyak-banyak kursus apa semua, dapatlah certified trainer, bolehlah mengajar sikit marketing and so on. Dan kebetulan saya jaga-jaga kucing, ada orang minta. Ada orang minta, kita pun jaga kan, lepas tu tak sangka kucing yang datang kat saya punya tempat tu, dia balik-balik jadi pandai. So kita pun study dari mana nak belajar pasal benda ni. Dan kita jumpa satu tempat, nama dia IAABC kat UK. International Association of Animal Behaviour Consultant. So saya dapat pentaulihan ni dan saya bergiatlah dalam bidang ni sampailah saya masuk degree pengurusan fasiliti dekat Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, PSA. Baik. Ya, mencabar jugalah. Yang Malaysia buat rekod tu sebab kita dijemput. Kita dijemput pergi ke program dan kita conduct dia dapatlah kita conduct ramai usaha muda. Dan dengan bisnes yang kita bawa ni lah. Okay, Puan, macam mana kalau misalnya nak memohon kan kursus-kursus yang ada ditawarkan di TVET ni? Okey. Seperti yang semua maklum kita semua ada UPU, semua maklum dia ada memohon melalui UPU. Tetapi kita juga ada satu lagi website yang kita boleh pergi, iaitu di ambilan.mypolicc.edu.my. Di situ saya mohon pergilah tengok. Kadang-kadang tu kita bercerita saja memang tak nampak kan. So kalau misalnya pergi tengok dan kita nampak banyak sangat program-program di situ yang boleh ataupun yang mungkin menepati, mesti ada menepati kita punya cita rasa. Jadi syarat yang pertama mesti warga Malaysia, warga negara Malaysia. Kedua, lulus SPM. Okey. Kemudian tengok kepada program-program yang kita persetujui ataupun kita minat dan kita select sajalah ataupun kita pilih sahaja. Tapi saya nak bercerita juga tentang syarat-syarat khas yang nak masuk. Contohnya semua orang mesti kenal Politeknik Koma, Politeknik Shah Alam yang seperti Mio cakap tadi kan. Jadi kita ada dia menamakan Politeknik Premier. Jadi untuk Politeknik Premier ni kita memerlukan sekurang-kurangnya 5 kredit. Jadi itu antara syarat-syarat yang diberikan. Jadi pergi ke laman web yang telah disediakan. Jadi semuanya ada di situ. Terima kasih banyak-banyak diucapkan buat Puan Nur Aniza Muhammad Yusof dan juga Cikgu Miao Musyashi. Dia cranky lah sebab tempat baru. Lepas kita ucapkan selamat maju jaya untuk Mio, moga dapat apa yang tercapai insya-Allah. Dan juga kepada kalian juga jangan lupa untuk
memohon lebih lanjut berkenaan dengan TVET ini seperti mana yang telah dikongsikan tadi. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Terima kasih. Kita nak berehat seketis, kembalinya nanti banyak lagi kita nak kongsikan dalam MHI. Selepas ini. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini, dan hari ini kita akan mengajar juga lah antara DIY cara untuk kita tampal tayar basikal. Jadi kawan-kawan kita macam Hanif, Fazli yang berbasikal tu bolehlah belajar. Bolehlah. Seronoklah tu. Baik, kita ni antara yang boleh ditunjukkan berkenaan dengan tampal tayar basikal. Tiub terpakai, daripada tiub terpakai. Betul. Ini kemahiran lah, kemahiran. Tak payah bayar dah, buat sendiri. Jom kita saksikan. Sudah cuba isi angin tetapi angin keluar semula. Mungkin tiub basikal anda mengalami kebocoran. Nak tukar tiub baru atau hanya tampal saja menggunakan patch penampal yang dijual? Sila tonton video ini dulu. Hari ini saya akan tunjukkan anda cara mudah dan jimat untuk menampal tiub basikal dengan hanya menggunakan tiub basikal terpakai. Kita akan jadikan dia sebagai patch. Antara bahan yang diperlukan ialah spana, tuil pembuka tayak, kertas pasir, gam kasut, marker pen dan tiub basikal terpakai. Mula-mula, longgarkan brek dan skru tayar basikal anda. Seterusnya, dengan menggunakan tuil pembuka tayak, ikut langkah seperti yang ditunjukkan. Asingkan tayar daripada rim basikal. Ini memudahkan proses untuk mengeluarkan tiub basikal. Kemudian, masukkan sedikit angin pada tiub yang bocor. Rendamkan tiub ke dalam bekas takungan air bagi mencari bahagian yang bocor. Basahkan kertas pasir dan gosok bahagian tiub yang bocor. Keringkan tiub basikal. Ambil tiub terpakai, potong kecil untuk dijadikan bahan tampalan. Seterusnya, sapukan gam pada bahagian tiub dan penampak. Kemudian, tunggu sehingga kering selama 10 hingga 20 minit. Lekatkan dengan kuat penampal pada tiub. Periksa pelekat anda sebegini. Masukkan angin pada tiub. Periksa semula dalam takungan air untuk memastikan tiada kebocoran berlaku. Pasang tayar. Pasang semula brek. Dah siap. Hanya dengan menggunakan teknik tadi, anda boleh mencuba pada mana-mana basikal. Oh, wow. Banyak basikal cerita yang kecil, sederhana, yang besar. Kalau siapa yang terkandas tu, tak payah tunggu kawan lah. At least kita ada sesuatu supaya kita boleh memastikan tayar kita boleh digunakan. Baik. Kita dah pun berada di hujung rancangan. Esok jangan lupa kenaikan harga barang. Betul. Kita pergi sana, melancong sini sana. Adakah harga barang tinggi, harga makanan tinggi patutnya terjadi atau tidak? Kita akan bincangkan hari esok. Baik. Terima kasih kerana menonton kami di MHI. Jaga diri. Saya Sofia dan juga Fariha. Kita jumpa anda lagi hari esok hanya di Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Jangan lupa bersenam tau. Senam. Wow. Senam. Lama kau dah menunggu dari awal PKP dulu. Kawan semua dah dapat, tapi engkau tak dapat lagi. Apa pasal kau tak dapat vaksin? Kau memang bengang. Tengok kawan pergi PPW.